Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Ustazah Nur Azizah binti Ma'aruf dan rakan-rakan sekelas. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami ingin membentangkan bab 5 iaitu model insan bermoral. Objektif pembelajaran kita hari ini iaitu pembentukan insan bermoral secara terpimpin yang terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah integriti, patriotisme, dan yang terakhir adalah kepimpinan moral. Jadi saya akan mulakan dengan pengenalan, iaitu pembentukan ialah satu proses atau usaha untuk membentuk dan membangun sesuatu. Seterusnya, insan boleh didefinisikan sebagai manusia, makhluk yang dicipta oleh Tuhan. Manakala moral juga yang membawa maksud erti, akhlak, budi, pekerti, kelakuan, tabiat watak dan perangai. Manakala terakhir adalah terpimpin pula merujuk kepada dibimbing, dipandu, dituntun dan ditunjuk. Baiklah, saya akan mulakan dengan tajuk 1.0 iaitu integriti. Pembendaharaan kata integriti pada asalnya bukanlah merujuk kepada konsep yang ada hubung kaitnya dengan kehidupan manusia. Namun begitu, perkataan integriti adalah berasal daripada kata adjektif bahasa Latin, iaitu integer, yang diguna pakai asalnya untuk menggambarkan keutuhan sesuatu struktur atau binaan. Pada tahun 1659, hanya kosakata ini diperluaskan penggunaannya untuk membezakan konsep benar dan salah dalam kehidupan manusia. Pelbagai definisi integriti mula diketengahkan, antaranya seperti kualiti kejujuran dan ketinggian prinsip-prinsip moral yang dipegang oleh seseorang individu. Seterusnya, pada slide ini kita akan mengenal pasti lebih dalam mengenai konsep integriti menurut pandangan tokoh-tokoh terkenal. Tokoh yang pertama iaitu Immanuel Kant. Itu pada pandangan Kant, seorang yang merupakan seorang ahli falsafah Jerman terkenal, mengaitkan integriti ini merupakan konsep imperatif kategori yang bermaksud bertindak berdasarkan prinsip yang boleh dijadikan undang-undang am tanpa pengecualian. Bagi Kant, integriti ini bermaksud berpegang kepada prinsip moral tanpa mengira keadaan. Jadi kata-kata yang terkenal yang pernah beliau sebut adalah bertindak hanya mengikut pepatah itu, di mana anda boleh pada masa yang sama menghendaki bahawa ia harus menjadi undang-undang sejagat. Seterusnya adalah pandangan tokoh yang kedua iaitu Mahatma Gandhi pada tahun 1869 hingga tahun 1948. Jadi menurut pandangan beliau, iaitu yang merupakan seorang pemimpin terkenal di India, mengaitkan integriti dengan keharmonian antara pemikiran, perkataan dan perbuatan. Menurutnya, integriti ini bermaksud menjalani kehidupan yang seimbang di mana tindakan seseorang selaras dengan nilai moral seseorang. Antara kata-kata yang terkenal yang pernah beliau ungkapkan iaitu mempercayai sesuatu dan tidak menjalaninya adalah tidak jujur. Kemudian adalah pandangan tokoh yang ketiga iaitu Confucius pada tahun 551 hingga 479 sebelum Masihi. Beliau merupakan ahli falsafah Cina yang sentiasa menekankan kepentingan Ren yang bermaksud kemanusiaan dan Yi yang bermaksud kebenaran dalam kehidupan seseorang. Bagi Confucius, integriti ini merupakan pematuhan kepada prinsip moral dan etika serta mengekalkan keharmonian dalam hubungan sosial. Beliau juga menyatakan bahawa orang yang lebih tinggi memahami
apa yang betul. Lelaki yang lebih rendah memahami apa yang akan dijual. Kemudian kita akan masuk kepada apa itu ciri-ciri integriti. Di sini saya telah memberikan 6 contoh ciri-ciri integriti. Contoh yang pertama adalah kejujuran. Seseorang yang mempunyai integriti adalah jujur dalam segala hal, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Contohnya macam kita perlu jujur dan tidak mengeluarkan kata-kata yang menipu diri sendiri ataupun orang lain. Seterusnya adalah ketulusan. Individu yang berintegriti ini, ia akan mempunyai sikap yang lebih terbuka dan tulus dalam membuat keputusan dan tindakan mereka. Yang ketiga pula adalah empati dan keadilan. Orang yang berintegriti ini, dia akan lebih cenderung untuk menunjukkan empati dan bertindak adil terhadap semua orang. Contohnya dia akan lebih berminat untuk membantu orang-orang yang dalam kesusahan dan adil dalam membuat satu keputusan. Seterusnya yang keempat adalah keikhlasan. Keikhlasan ini adalah orang yang ikhlas dalam semua tindakan dan interaksi mereka. Contohnya, seseorang yang gemar untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Kemudian yang kelima adalah bertanggungjawab. Integriti ini dia melibatkan kesediaan dan bertanggungjawab dalam atas tindakan dan keputusan yang diambil. Contohnya kita perlulah bertanggungjawab dalam memegang satu jawatan dan menjalankan semua tugasan dengan tindakan yang betul. Dan yang terakhir adalah berani dalam menegakkan kebenaran. Seseorang yang berintegriti, dia mempunyai keberanian untuk membela kebenaran walaupun menghadapi risiko atau tekanan. Hal ini kerana kita sebagai rakyat, kita mempunyai hak untuk bersuara dan menegakkan sebarang kebenaran bagi mengelakkan apa-apa masalah yang akan datang kepada kita. Lepas itu, kita akan masuk kepada kepentingan integriti. Kenapa integriti ini penting kepada kita? Yang pertama, integriti ini mampu untuk membina kepercayaan kepada diri kita. Contohnya, integriti ini membina kepercayaan antara individu dalam komuniti dan dalam organisasi. Apabila seseorang atau sebuah organisasi bertindak dengan integriti, orang lain lebih cenderung untuk mempercayai mereka, yang mana ini penting dalam semua jenis hubungan, sama ada peribadi atau profesional. Hal ini kerana sekiranya kita mempunyai integriti, itu kita lebih kepada sikap yang lebih positif. Jadi hal ini akan memudahkan kita untuk dipercayai oleh orang ramai. Seterusnya adalah mengukuhkan kepemimpinan. Jadi kepentingannya adalah sebagai seorang pemimpin yang mempunyai sikap integriti, dia akan lebih dihormati dan diikuti oleh orang lain. Hal ini kerana mereka akan lebih dilihat sebagai seorang yang teladan ataupun contoh yang baik, serta mengutamakan nilai dan etika dalam membuat keputusan dan tindakan mereka. Ini akan lebih meningkatkan lagi kepercayaan orang ramai kepada kita, dan mereka akan yakin untuk memilih kita sebagai pemimpin pada masa yang akan datang nanti. Kepentingan yang ketiga pula adalah memastikan keputusan yang kita buat tu lebih beretika. Dengan integriti, keputusan yang kita buat tu dia lebih cenderung berdasarkan etika dan prinsip moral yang tinggi. Ini akan membantu kita untuk mengelak sebarang bentuk penyelewengan, rasuah atau ketidakadilan. Jadi, kita perlulah membuat keputusan yang terikat dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang positif. Jadi, kita boleh mengelakkan sebarang permasalahan dan salah faham antara satu sama lain. Dan yang terakhir adalah kita dapat mengelakkan konflik dan pertikaian. Jadi, individu atau organisasi yang
pertikaian kerana mereka bertindak dengan kejujuran dan ketulusan. Ini membantu dalam mengekalkan hubungan yang harmonis dan mengurangkan kemungkinan berlakunya perselisihan. Ini kerana seseorang yang mempunyai integriti yang tinggi dalam diri mereka akan lebih dipercayai dan dihargai oleh orang ramai. Jadi ini akan dapat mengelakkan sebarang konflik dan perselisihan antara masyarakat tersebut. Yang terakhir adalah kita akan membincangkan tentang kesan pengabaian integriti. Yang pertama adalah kehilangan kepercayaan. Apabila integriti ini diabaikan, kepercayaan antara individu, rakan sekerja atau antara organisasi dan pelanggan akan terjejas. Ini boleh menyebabkan hubungan yang penting menjadi renggang dan sukar untuk dipulihkan. Seterusnya adalah penurunan nilai sosial. Jadi apabila integriti ini diabaikan secara meluas dalam masyarakat, ia boleh membawa kepada kemerosotan nilai sosial dan etika. Ini akan mengakibatkan masyarakat yang kurang berfungsi dan lebih banyak mengalami masalah sosial. Yang ketiga adalah tindakan undang-undang. Jadi di sini apabila pengabaian integriti boleh membawa kepada pelanggaran undang-undang, individu dan organisasi yang terlibat ini dia boleh dikenakan sebarang denda, hukuman, penjara atau tindakan tata tertib lain. Jadi ini akan menjejaskan mereka. Contohnya seperti seseorang itu dia akan melakukan penjenayahan, ini akan boleh menjejaskan maruah mereka ataupun menjejaskan imej keluarga. Jadi yang terakhir adalah sekiranya kesan ini diabaikan, ini adalah kesukaran dalam kepimpinan. Pemimpin yang mengabaikan sikap integriti ini, dia akan mudah untuk kehilangan kredibiliti dan keupayaan untuk memimpin dengan berkesan. Ini boleh membawa kepada kepimpinan yang lemah dan huru-hara dalam organisasi. Jadi sekiranya seseorang itu mempunyai sikap integriti yang kurang, jadi dia akan tidak mudah untuk dipercayai dan dia tidak akan dipilih sebagai pemimpin dalam satu organisasi tersebut. Yang kedua ialah patriotisme. Perkataan patriotisme berasal daripada dua suku kata Yunani, iaitu pater bererti father dan patris yang membawa erti land. Gabungan kedua-dua suku kata ini membawa maksud the love of the fatherland dalam bahasa Inggeris. Oleh itu, patriotisme bermaksud perasaan cinta rakyat yang mendalam terhadap tanah air tempat tumpah darah. Terus pembentangan kita dengan konsep patriotisme. Menurut International Encyclopedia of Social Science 2008, perkataan patriotisme berasal dari Latin, iaitu patria yang membawa maksud negara. Pahlawan-pahlawan adalah rakyat yang bersatu kerana cintakan negara dan kesediaan untuk berkorban atau mungkin mati demi negaranya sendiri. Patriotisme tegasnya adalah memang sifat atau ciri yang ada pada pahlawan-pahlawan Spartan pada zaman klasik lama. Dalam perkataan lain, mereka mempunyai semangat kemasyarakatan. Menurut Profesor Janusz Rekowski, menyatakan bahawa patriotisme digambarkan sebagai satu pembawaan psikologi di bawah satu perasaan yang khusus, sikap dan pelbagai bentuk perlakuan yang berfokuskan kepada sesebuah negara, iaitu satu konsep yang merujuk kepada sesetengah fenomena psikologi yang konkret seperti pelekatan sekumpulan manusia dalam sesebuah negara yang mereka diami serta tercermin dalam kepercayaan dan emosi. Menurut John Mackinnon Robertson, beliau mengatakan bahawa
Patriotisme menerangkan sentimen kecintaan kepada negara, bangsa, budaya dan politik secara praktikal, menebar dengan unsur-unsur etnosentrik. Baginya, patriotisme adalah sentimen nasionalis yang dizahirkan secara realiti melalui tingkah laku. Menurut Michael Hand and John Peirce, mereka mengatakan patriotisme ialah sayang akan sesebuah negara dan oleh yang demikian, ia adalah satu jenis perasaan ataupun sentimen. Ia tidak melibatkan walaupun mungkin sedikit sebanyak berkaitan sebarang kepercayaan normatif tentang bagaimana sesebuah negara sepatutnya diperintah atau apakah tugas seseorang terhadap negara tersebut. Selepas kita mengetahui apa itu patriotisme, marilah kita membincangkan apakah ciri-ciri patriotisme. Yang pertama adalah pengorbanan untuk negara. Yang kedua ialah kesetiaan kepada negara. Ketiga ialah penghormatan terhadap kepelbagaian. Ini bermaksud sebagai seorang yang mempunyai sikap patriotisme yang tinggi, kita hendaklah menghormati terhadap kepelbagaian seperti negara kita mempunyai pelbagai etnik, budaya dan sebagainya. Yang keempat adalah cinta kepada negara. Bagaimanakah seseorang itu menunjukkan cinta kepada negara? Seperti kita menghargai negara kita dengan menyambut setiap tahun pada hari kemerdekaan pada setiap 31 Ogos. Kepentingan patriotisme. Patriotisme ini penting untuk sesebuah negara kerana dengan pemerkasaan negara, patriotisme membantu untuk memperkuatkan identiti nasional dan menyatukan rakyat di bawah satu matlamat bersama. Yang kedua adalah patriotisme penting untuk motivasi untuk kemajuan. Perasaan patriotik ini mendorong individu untuk bekerja keras demi kemajuan dan kejayaan negara. Yang ketiga adalah patriotisme penting untuk perpaduan nasional negara. Patriotisme memainkan peranan penting dalam mengekalkan perpaduan dan keharmonian dalam kalangan rakyat, terutamanya dalam menghadapi cabaran dari dalam atau luar negara. Kita sedang membincangkan kepentingan patriotisme, tetapi apakah yang terjadi terhadap negara kita ataupun diri kita jika nilai patriotisme ini diabaikan? Yang pertama adalah kehilangan identiti nasional. Tanpa patriotisme, rakyat mungkin kehilangan rasa cinta dan bangga terhadap negara mereka. Ini menyebabkan kekaburan dalam identiti nasional, di mana orang ramai tidak merasa terikat atau berhubung dengan sejarah, budaya dan warisan negara mereka. Yang kedua adalah kehilangan perpaduan dan keharmonian di dalam negara jika nilai patriotisme ini diabaikan di negara kita. Patriotisme adalah faktor yang menyatukan rakyat dengan pelbagai latar belakang, iaitu seperti etnik, agama dan budaya di bawah satu identiti nasional. Tanpa patriotisme ini, perpaduan sosial mungkin terjejas, mengakibatkan perpecahan dan konflik dalaman yang lebih keras. Seterusnya, kesan jika nilai patriotisme ini diabaikan, iaitu kelemahan dalam pertahanan negara. Baiklah, rakyat tidak bersemangat patriotik, mungkin kurang bersedia untuk mempertahankan negara mereka jika berlaku ancaman luar. Ini boleh melemahkan keupayaan pertahanan negara dan menjadikan negara lebih mudah diserang atau dimanipulasikan oleh kuasa luar. Selain menjejaskan perpaduan nasional, kekurangan komitmen terhadap pembangunan negara juga menyumbang kepada kesan jika nilai patriotisme ini diabaikan.
Tanpa rasa tanggungjawab dan kesetiaan terhadap negara, rakyat mungkin kurang bermotivasi untuk menyumbang kepada pembangunan ekonomi, sosial dan politik. Ini boleh menyebabkan kemerosotan dalam produktiviti, inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Bukan itu sahaja, kesan jika nilai ini diabaikan adalah pengabaian terhadap isu kebangsaan akan terjadi. Kurangnya patriotisme boleh mengakibatkan sikap tidak peduli terhadap isu-isu penting yang dihadapi oleh negara seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial dan rasuah. Tanpa perhatian dan tindakan dari rakyat, isu-isu ini mungkin menjadi lebih serius dan sukar untuk diselesaikan. Selain itu, peningkatan ketidakstabilan politik juga akan meningkat kerana nilai patriotisme diabaikan. Patriotisme memainkan peranan penting dalam mengekalkan kestabilan politik. Jika rakyat tidak mempunyai kesetiaan terhadap negara dan sistem politiknya, ini boleh menyebabkan peningkatan ketidakstabilan politik seperti rusuhan, protes atau pemberontakan. Terdapat pelbagai kesan jika nilai ini diabaikan. Bisa kata peningkatan pengaruh asing. Apabila rakyat kurang bersemangat untuk mempertahankan kedaulatan negara mereka, ini boleh membuka peluang bagi kuasa asing untuk campur tangan dalam urusan dalaman negara sama ada melalui politik, ekonomi atau budaya. Ini boleh mengancam kedaulatan dan kemerdekaan negara. Seterusnya, pencemaran budaya dan kehilangan warisan. Tanpa patriotisme, nilai-nilai budaya dan tradisi tempatan mungkin terhakis oleh pengaruh luar yang lebih dominan. Ini boleh mengakibatkan kehilangan warisan budaya dan tradisi yang penting bagi identiti dan sejarah negara. Kurangnya kepedulian sosial ataupun pendek kata individualistik. Rakyat yang tidak mempunyai perasaan patriotik mungkin kurang peduli terhadap kesejahteraan sesama warga negara mereka. Ini boleh menyebabkan peningkatan ketidakadilan sosial, kemiskinan dan masalah sosial lain yang tidak diatasi secara efektif. Itu sahaja daripada saya dan pembincangan ini akan disambungkan oleh saudari Jess. Akhir sekali iaitu kepimpinan bermuara. Apa itu kepimpinan bermuara? Kepimpinan bermuara ini merujuk kepada gaya kepimpinan yang berasaskan prinsip moral, etika dan nilai-nilai moral. Seseorang pemimpin moral tidak hanya mementingkan pencapaian maklumat organisasi atau kumpulan, tetapi juga memastikan tindakannya mencerminkan integriti, keadilan dan tanggungjawab sosial. Kepimpinan moral menekankan kepentingan membuat keputusan yang beretika dan bertanggungjawab demi kebaikan bersama. Baiklah, kita pergi kepada pandangan tokoh terkenal mengenai kepimpinan bermoral. Yang pertama iaitu Plato. Plato merupakan seorang ahli falsafah Yunani kuno, memperkenalkan konsep kepimpinan bermoral melalui philosopher king atau raja filosof. Menurut Plato, seorang pemimpin yang ideal adalah seorang yang memiliki kebijaksanaan, moral yang tinggi dan pengetahuan tentang kebaikan. Pemimpin yang baik bukan sahaja memahami konsep keadilan dan kebenaran, tetapi mereka juga turut melaksanakan nilai-nilai tersebut. Menurut Plato lagi, pemimpin moral harus memimpin dengan keutamaan etika dan bukannya mengejar kepimpinan peribadi. Yang kedua iaitu pandangan daripada tokoh terkenal iaitu Nelson Mandela. Nelson Mandela merupakan bekas Presiden Afrika Selatan dan ikon anti-apartheid, menunjukkan bahawa kepimpinan moral adalah tentang pengorbanan, keadilan dan kasih sayang.
Mandela menunjukkan bahawa pemimpin moral harus berani mengambil keputusan yang sukar demi kebaikan bersama, termasuklah memaafkan musuh demi perpaduan dan keharmonian. Menurut beliau juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan kepimpinan berasaskan prinsip moral di mana hak-hak individu dan keadilan mesti ditegakkan walaupun menghadapi tekanan atau risiko politisnya. Kita beralih kepada ciri-ciri utama kepimpinan moral. Ciri-ciri utama kepimpinan moral ada 4, iaitu keadilan, bertanggungjawab, empati, dan yang terakhir iaitu berintegriti. Keadilan merupakan prinsip penting dalam kepimpinan moral. Pemimpin moral seharusnya memastikan semua orang dilayan dengan adil dan tidak membuat keputusan yang berat sebelah. Mereka mempertimbangkan kepentingan semua pihak dalam membuat keputusan. Yang kedua iaitu bertanggungjawab. Pemimpin moral bertanggungjawab terhadap keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh mereka. Mereka tidak akan mengelak daripada menerima tanggungjawab, terutamanya jika berlaku kesilapan. Mereka bersedia untuk memperbaiki diri dan belajar daripada kesalahan. Ketiga iaitu empati. Pemimpin moral seharusnya mempunyai kepekaan terhadap perasaan dan keperluan orang lain. Mereka cuba memahami perspektif orang lain dan bertindak berdasarkan rasa empati. Ini membolehkan mereka membuat keputusan yang lebih adil dan manusiawi. Yang terakhir iaitu berintegriti. Seorang pemimpin moral perlulah mempunyai integriti yang tinggi, bermaksud mereka jujur dan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip moral dalam semua tindakan mereka. Mereka seharusnya sentiasa memegang nilai-nilai tersebut walaupun berada dalam situasi yang mencabar. Kepentingan kepimpinan moral. Kepentingan kepimpinan moral ada 4, iaitu berintegriti, mewujudkan persekitaran yang beretika, menjadi teladan kepada orang lain, dan yang terakhir iaitu berkebolehan mengatasi krisis dengan penuh etika. Yang pertama iaitu berintegriti. Sebagai seorang pemimpin moral, seharusnya mempunyai integriti yang tinggi. Bermaksud, mereka jujur dan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip moral dalam semua tindakan mereka. Mereka seharusnya sentiasa memegang nilai-nilai tersebut walaupun berada dalam situasi yang mencabar. Kedua, mewujudkan persekitaran yang beretika. Kepimpinan moral membantu mencipta suasana kerja atau organisasi yang berlandaskan etika. Pemimpin yang mengutamakan moral akan memastikan bahawa semua pihak berkelakuan dengan betul, menghormati satu sama lain dan bertindak secara adil. Ini akan meningkatkan kepuasan dan prestasi dalam organisasi atau komuniti. Ketiga iaitu menjadi teladan kepada orang lain. Sebagai pemimpin moral menunjukkan tingkah laku yang dapat dicontohi oleh orang lain dengan menunjukkan kejujuran, integriti dan keadilan. Pemimpin menjadi model kepada pengikut mereka. Ini menggalakkan budaya positif dalam organisasi atau komuniti dan melahirkan generasi pemimpin yang bertanggungjawab. Terakhir itu berkebolehan dalam mengatasi krisis dengan penuh etika. Apabila menghadapi krisis atau konflik, pemimpin yang bertindak dengan penuh etika dapat membuat keputusan yang adil dan menyelesaikan masalah tanpa mengorbankan prinsip moral. Dengan itu dapat membangkitkan kepercayaan sesuatu organisasi apabila seorang pemimpin berkepimpinan moral menyelesaikan masalah tanpa berat sebelah. Terdapat juga kesan jika kita mengabaikan kepimpinan moral. Yang pertama iaitu dapat meruntuhkan sesuatu organisasi, menyebabkan orang hilang kepercayaan, melahirkan kepimpinan generasi yang tidak bermoral. Keruntuhan sesuatu organisasi merujuk kepada apabila pemimpin gagal berperlakuan bermoral yang baik, maka perbuatan tersebut boleh menimbulkan konflik dan ketidakharmonian sekaligus menjejaskan prestasi pencapaian sebuah organisasi tersebut.
Kedua yaitu hilang kepercayaan daripada orang lain. Pemimpin yang tidak bermoral akan menyebabkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pekerja atau masyarakat. Hal ini akan menjejaskan semangat mereka untuk meneruskan perkhidmatan. Yang terakhir iaitu melahirkan kepimpinan generasi yang tidak bermoral. Apabila pemimpin semasa ini tidak menunjukkan moral yang baik, mereka juga memberi contoh yang buruk kepada generasi pemimpin masa depan. Generasi baru mungkin akan mencontohi amalan yang tidak beretika itu. Hal ini akan membawa kesan buruk kepada kehidupan masyarakat dan kepimpinan politik pada masa akan datang. Kumpulan yang dapat saya simpulkan pada topik yang kami bincang pada kali ini iaitu model insan bermoral merupakan asas penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni, aman dan damai. Seorang pemimpin seharusnya mempunyai elemen utama iaitu integriti, patriotisme dan kepimpinan moral dalam membina individu yang berperanan sebagai pemimpin yang bertanggungjawab serta mewujudkan model insan bermoral adalah penting untuk menjamin kestabilan dan kesejahteraan pada jangka masa yang panjang dalam sesebuah komuniti atau negara. Dan itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.